Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam ruangan Jom Mojo bersama saya, Yoi Khairul Ahmad. Merubah obes jadi obses. Hari itu kita dah bercerita pasal strategi makan 1 dan 2. Sambutan begitu menggalakkan lah. Saya tak sangka orang sangat minat pasal intermittent fasting. Saya sangka-sangka orang akan banyak tanya pasal keto. Tapi rata-rata semua tanya pasal IF. Saya terkejut juga. Salah jangkaan lah. Saya ingatkan orang berminat pasal keto ni macam moden kan, jarang dengar and lain sikit. Tapi orang berminat pasal IF. IF ni macam saya cakap dia aturan. Kalau keto tu diet. Kalau IF dia ialah aturan. Jadi aturan makan tu. Tapi kita gunakan dua-dua ni sebenarnya untuk matlamat yang sama. Mengawal insulin. Kita nak kawal insulin untuk sihatkan badan dan turunkan berat badan. Ingat itu sentiasa konsep kita yang kita nak amalkan. Jadi itu yang kita nak buat. Itu juga yang kita nak akan bincangkan lagi. Jadi saya nak sambung hari ini. Saya sebenarnya ada benda lain nak ceritakan, tapi sebab banyak sangat yang tanya pasal IF ni, saya sambunglah lagi sikit pasal IF ni. Ramai tanya macam mana nak buat IF. Sebenarnya hari tu dalam video saya yang pasal IF tu, masa saya cakap pasal IF tu, saya ada cerita pasal yang pengalaman kawan saya tu kan. Secara tak langsung sebenarnya dekat situ saya dah tunjukkan protokol makan tu. Dekat situ saya dah cerita pasal salah satu cara kita boleh buat IF. And itu sebenarnya cara yang baik untuk memulakan IF. Kita buat 12-12. Kalau orang cerita pasal IF ni, intermittent fasting ni, kita akan nampak selalu dia orang bercakap pasal angka dengan nisbah. Nisbah angka. 12 nisbah 12. Itu maksud dia sebenarnya 12 jam tu berpuasa and 12 jam tu makan. Bukan 12 jam makan lah. Jangan 12 jam makan tak jadi apalah. Memang tak tahu nak cakap apalah. Jadi macam mana nak turunkan berat, macam mana nak siapkan badan. Tapi maksudnya dalam masa 12 jam tu boleh makan. Jadi kalau biasa orang tu dia makan 3 kali sehari, dia boleh makan 3 kali sehari dalam masa 12 jam tu. 12 jam lagi dia berpuasa. Jadi hari tu bila saya cakap kawan saya yang saya makan malam, waktu saya makan, saya bagi contoh 7 orang berhenti makan pukul 7 malam. Bila dia dah berhenti makan 7 malam, dia tidur pukul 11 malam, dia dah 4 jam berpuasa. Dia tidur malam pukul 11, dia bangun pukul 6 pagi, dia dapat lagi 7 jam tidur, dia dah campur dengan 4 jam tadi, dah jadi 11 jam berpuasa. Bila dia bangun pukul 6 tu, lepas tu dia apa-apa semua, dia pukul 7 dia start makan. Pukul 7 tu dia ambil pemakanan dia yang pertama, dia dah 12 jam berpuasa, 7 malam sampai 7 pagi. Itu permulaan yang baik. Itu satu cara yang paling mudah lah kalau orang nak bermula dengan nak cuba IF ni. Saya cadangkan itu cara yang paling senang sekali. 7 malam dia berhenti makan, 7 pagi dia dah boleh makan. Dia dah habis lah. Kalau orang berpuasa tu maknanya dah berbuka lah. Itulah maksud dia. Jadi itu satu permulaan yang baik. 12-12. Jadi daripada pukul 7 pagi tu sampai pukul 7 malam tu dia boleh makan. Dia boleh makan. Kalau dia makan 3 kali sehari, ada pukul 7 pagi dia makan, pukul 12 tengah hari dia makan, pukul 6 petang dia makan. Sebab pukul 7 dia dah kena tutup. Dah tak ada lah. Dia mula puasa pukul 7 petang. Jadi dekat situ dia dah buat 12-12. Jadi ini sebenarnya cara yang baik. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh terus buat 16 jam ke 20 jam ke. Kita pun tak cadang macam tu. Sebab kita nak kena bermain dengan kita punya biology clock ni. Macam saya cakap dulu kan, kita ada circadian clock ni, pasal maksudnya cara peredaran masa kita tu. Badan kita ni dia ada masa, dia ada memori dalam otot tu. Dia tahu bila masa kita makan, bila masa kita tidur. Itu dah memang ada. Jadi dia ni perlu dilatih sikit. Dia kena nampak perubahan tu. Kita kena ajar dia perubahan tu. Kalau kita dah biasa makan 3 kali sehari dengan waktu-waktu tertentu, biasanya waktu-waktu tu kita akan berasa lapar. Jadi kalau kita dah biasa, kalau hari tu pukul 7 pagi kita dah makan. Biasanya memang tiap pagi 7 pagi kita makanlah. Tapi nanti bila 1 minggu, bila kita dah buat 12-12 ni, kita try upgrade sikit. Kita cuba naikkan lagi. Kita punya waktu puasa tu. Kita nak jadikan dia contoh 12-10. Jadi maknanya kalau kita dah biasa bangun pukul 7 pagi tu makan, 1 minggu tu kita buat macam tu, 12-12. Lepas 1 minggu tu kita naikkan 2 jam. Daripada pukul 7 pagi tu jangan makan 7 pagi tu, kita makan pukul 9 pagi. Kita anjakkan lagi 2 jam. Jadi kita dah dapat 14-10. Itu cara dia. Jadi kita cuba lagi. Kita cuba kalau dah 14 jam tu sampai kita dah rasa selesa. Saya suka cadangkan sampai kita rasa selesa lah. Kadang-kadang orang ni dia 2-3 hari pun dia dah rasa selesa. Tiba-tiba dia cakap, saya dah rasa
sedaplah puasa seronok, selesa rasa berpuasa. Sampai saya rasa tak lapar. Sebenarnya dia tak rasa lapar tu sebenarnya sedar tak sedar dia dah masuk ke zon ketosis yang macam saya cakap dulu. Saya ada cakap kan bila kita dah 12 jam tu kita sepatutnya dah turunkan banyak kita punya insulin. Masa tu badan kita akan membakar tenaga dengan kuat. Masa tu bila glycogen kita habis saja, dia akan terus tap kepada keton. Bila dia tap kepada keton, lemak akan dibakar. Macam saya cakap pasal duit dalam dompet tu, keton tu dah habis, dia pergi ATM lah. Lemak ni dia bawa keluar. Okey, pakai, bakar. Masa itulah kita membakar lemak. Itulah yang kita nak capai. Itu yang kita nak gunakan. Kita nak lemak kita dibakar, kita akan turunkan berat lemak ni. Pernah tengok kan lemak 1 kilo lemak dengan 1 kilo otot, beza dia. 1 kilo otot tu kecil je. 1 kilo lemak besar. Itu yang jadi kat badan kita ni. Itu yang bezanya. Yang macam saya cakap lah, badan The Rock 120 kilo dengan badan saya 120 kilo tak sama langsung. Berat sama, 120 kilo. Tapi badan saya macam, itulah, tak malah nak cakap lah. Jadi, okey. Balik pada IF tadi, kalau dah lepas, kita dah buat 14 jam, kita rasa selesa, panjang aja lagi. Cuba pula buat, seberapa lama kita boleh tahan. Tengok, perhatikan badan kita ni. Kita kena selalu perhatikan badan kita ni punya reaksi. Macam mana badan kita bereaksi. Kadang-kadang kita lagi lama kita tak makan, apa dia buat? Apa dia jadi? Dia makan memang rasa lapar sangat ke? Ataupun cuba, kalau rasa lapar tu, tunggu 1 jam. Dia hilang ke tak? Kalau dia tak hilang juga lepas 1 jam, makanlah. Tapi kalau sebenarnya biasanya lepas 1 jam tu tiba-tiba hilang. Itu kadang-kadang memori otot lah yang saya cakap tu, muscle memory. Memang ada. Pasal semalam mungkin kita makan waktu tu. Kalau hari tu kita dah makan pukul 9 pagi, mungkin 9 pagi tu akan rasa lapar sikit lah. Pasal dia teringat semalam waktu makan ni. Kenapa tak makan lagi? Itu muscle memory tu. Kita memang ada circadian clock ni macam saya cakap lah kan. Jadi, ini memang berlaku dalam badan kita ni. Banyak benda berlaku dalam badan kita ni. Badan kita ni hebat. Saya cakap macam-macam teknologi ada dalam ni. Kita tahu dengan tak tahu je. Jadi, ada juga macam contoh saya dapat komen ada orang ni cakap selama ni saya cuma tahu apa yang berlaku luar kulit je. Dalam kulit saya tak tahu. Betul, itulah samalah juga dengan saya dulu. Itulah saya rasa kenapa yang sebelum ni bila saya buat diet ni sebab saya cuma tahu yang basic-basic je. Tapi bila saya tahu benda-benda macam ni, tu saya cakap dia boleh bantu. Dia boleh bantu saya, bagi saya pandangan yang lebih luas. Saya rasa macam saya lebih tahu apa yang saya buat. Apa yang saya nak kena buat. Saya tahu mana saya nak pergi. Itu dia. Itu maksud saya. Jadi itulah yang macam saya cakap lah. Kita gunakan intermittent fasting ni. Intermittent fasting ni banyak manfaat dia. And lagi satu, dia percuma. Dia tak perlukan kos yang tinggi. Semua orang boleh buat. Kecuali kalau yang macam saya cakap dulu lah. Kalau orang tu masa makan pun dia, masa tidur pun dia makan. Memang dia tak boleh puasa lah. Tapi kalau tak, bagi saya semua orang dah berpuasa. Semua orang dah berpuasa, cuma tinggal kita jalankan, anjakkan. Jadi ada masa macam saya buat, orang panggil 23-1 lah, tapi saya anggap dia 1 meal a day lah. Ataupun 23-1. 23-1. 1 jam tu saya makan. 23 jam tu saya puasa. Dia sama macam 1 meal a day lah. Cuma 1 meal a day tu dia memang betul-betul. Dia makan, berhenti makan. Dah puasa balik. Macam tu. Tapi kita ni 1 jam tu nak relax-relax lah makan. Saya nak makan perlahan-lahan. Nak makan sikit-sikit. Macam tu. Jadi itu perbezaan dia lah. Tapi sebenarnya dia, konsep dia masih sama. Jadi lagi satu apa yang saya nak tekankan kat sini, bila kita, ini sebenarnya kita amalkan IF ni sebagai satu gaya hidup. Jadi bila kita melakukan dia sebagai satu gaya hidup, kita akan berasa selesa, kita akan rasa senang nak buat, and kita akan rasa lebih mudah lah. Kita punya urusan tu lebih mudah kita nak buat urusan harian kita. Bila kita dah biasa nak kawal diet ni, dah tak payah kawal diet, kita dah jadikan gaya hidup. Jadi kita akan lebih selesa lah. Itu yang paling penting lah. Jadi lagi apa yang saya nak tekankan kat sini, macam mana kita kena faham IF ni. Bila kita buat penjarakan makan ni, maksud dia kalau kita punya diet tu, kita cari makanan yang tak menaikkan insulin terlalu tinggi. Tapi IF ni pula untuk kita nak turunkan insulin tu, nak pastikan insulin tu betul-betul turun. Itu sebab kita buat penjarakan makan, supaya insulin tu boleh turun dan badan kita boleh pergi ke lemak untuk dibakar. Jadi itulah yang saya nak sampaikan jugalah kali ni, supaya memang
ramai lagi yang tanya ni. Jadi saya cuba buat sikitlah video ni bagi penerangan lah, pengenalan lebih jelas lagi pasal IF ni. Harap-harap dapat bagi gambaran lah macam mana nak buat benda ni. Kalau ada apa-apa soalan lagi macam biasa, tanyalah dalam komen tu, saya cubalah jawab. Jadi itulah kongsian saya pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom mojo. Bye.